alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada semua rakan-rakan lah yang sempat bersama-sama pada sesi hari ini, terutama pada sahabat saya lah Cikgu Hasnida yang sudi pinjamkan line dia sebab dia ni orang besar boleh cater sampai 500 orang. Ya, jadi saya pun kebetulan ada grup sikit nak masuk. Jadi waktu itu kita limitkan sebab limit saya hanya 250 je. Jadi sebab tu saya kata peringkat awal saya cuma ambil dalam 1.5 sebab saya ada grup yang menunggu untuk join ni. Ya. Tapi dengan bantuan Cikgu Hasnida, kita dapat line ni lebih besar lagi. Nanti kalau insyaAllah kalau ada rakan-rakan yang dapat join, sempat join nanti boleh masuk lagi lah. Yang saya hormati juga rakan-rakan guru besar penolong kanan, pegawai-pegawai daripada PPD, ramai juga ya rakan-rakan daripada SIP, SIC, ramai juga rakan-rakan daripada SIP dan juga rakan-rakan daripada SIC yang bersama-sama dalam sesi kita pada hari ini. Terima kasih tuan ya. Jadi sehari ini seperti yang kita maklum, kita akan ambil satu topik yang kecil ya, satu topik yang kecil aja, iaitu pengurusan panitia. Kenapa kita sebut tuan-tuan pengurusan panitia hari ini? Pengalaman saya lah dalam buka sekolah dalam beberapa tempoh ni. Buka sekolah, saya melihat kepada dua perkara. Pertama, saya melihat kepada isu yang dulu yang berlaku di peringkat sekolah dalam konteks pencapaian pentadsiran bilik darjah, peperiksaan akhir tahun bagi yang sekolah-sekolah PPD laksanakan dan juga data-data yang lain. Yang kedua, saya tengok pada minit mesyuarat. Minit mesyuarat panitia beberapa sekolah, termasuk juga minit mesyuarat dalam panitia peringkat daerah. Kita nak melihat adakah isu yang ada di peringkat kita di panitia ini, kita telah bawa dalam mesyuarat dan kita ambil tindakan seperti mana yang disebutkan dalam SKPMG 2 itu. Ya. Cuma saya sebenarnya minta dan merayu sebenarnya ya, kita cikgu-cikgu kan, kita jadikan SKPM ni jangan jadikan dia macam satu yang force kita. Kita anggap dia sebagai kawan kita. Ya, sebab kalau kita anggap sebagai kawan kita, sebenarnya banyak dia bantu kat situ. Dia tak kata kita mesti buat. Tapi dia kata inilah kalau nak boleh buat, inilah yang kita buat. Sebab tu dalam SKPMG 2 tu, kita ada standard, selepas standard kualiti itu, kita ada tahap tindakan. Tahap tindakan tu kata, kalau saya ketua panitia, apa saya nak buat? Apa tindakan nak buat? SKPM bantu kita cikgu. Okey, ni perlu ada, ni boleh ada, ni ada, ni ada. Yang kedua, kalau ada pula, ada ni seperti mana? Dia kalau ada tu mesti ada ciri kan? 3 ciri tu mesti ada lah. Ada, lengkap dan berfungsi. Kalau ada je tapi tak lengkap, tak makna. Kalau ada je lengkap tapi kalau tak berfungsi pun tak ada makna. So, jadi kalau ada, lengkap dan berfungsi. Jadi kalau kita boleh tengok dalam SKPMG 2 itu, dia menepati ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Jadi hari ini kalau kita nak buat dalam 312 tu dia banyak kan, dia besar kan. Kalau kita tengok dalam TT je, tahap tindakan tu dia ada 6 tu. Jadi kalau kita nak bincangkan itu nanti dia akan masa panjang. Kita hari ini dalam perjumpaan kita ni, dalam majlis kita ini, saya akan fokus 2 contoh. Boleh nampak. Nampak, okey nampak ya, okey. Hari ini kelas kita tadi fokus kita hari inilah nak memperkukuhkan peranan panitia. Saya ambil hari ini panitia dulu yang kecil sebab panitia ni melibatkan semua kat sekolah. Sampai kan pengetua kita, guru besar kita pun dia duduk dalam panitia. Ya, sebab bila dalam mesyuarat panitia, katalah guru saya, kita mesyuarat panitia geografi, saya mengajar geografi. Pada masa itu, mesyuarat itu saya hadir sebagai ahli panitia. Ya, dalam masa sama juga walaupun sebagai pentadbir tapi juga berfungsi sebagai ahli. Jadi panitia ini melibatkan semua guru. Ya, okey, itu yang pertama. Dan kedua, kita nak melihat bagaimana SKPMG 2 ini dapat membantu kita, terutama dalam awal-awal tahun ni kan, apa yang kita nak buat. Kadang-kadang panitia kita ni berdasarkan daripada minit mesyuarat yang saya tengok lah beberapa tempoh ni, dia lari daripada fungsinya. Ya, lari pada fungsinya. Pertama, yang kedua, dia tidak berfokus kepada isu-isu yang ada. Jadi kita cuba bawa hari ini idea kita ini, bagaimana kita melihat SKPMG 2 itu sebagai satu yang kita kata tu. Ya, kita kata apa cikgu? Sebagai SKPMG 2 ini untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan.
tiap kali kelas saya akan selalu bentangkan yang inilah, kan tuan-tuan Puan Hasan, kan? Sebab dia yang key-nya dia kata dia sebagai satu benda, satu dokumen yang boleh kita jadikan panduan untuk membantu kita. Membantu kita untuk apa? Meningkatkan keberkesanan pengurusan. Okey, saya melihat yang ini, cikgu yang panitia ni agak deep pada tahun inilah. Termasuk pada minggu lepas, ya, bila saya tengok tentang pentaksir, maaf, saya tengok melihat tentang pencapaian. Saya lihat kepada dua aspek. Saya pergi pada pentaksiran bilik darjah. Tapi saya tak berhenti pada pentaksiran bilik. Saya tak berhenti pada pentaksiran bilik darjah, tapi saya lihat kepada aspek yang lain. Saya lihat kepada aspek pengurusan panitianya pula. Kalau ada isu di dalam pencerapan misalnya, saya tengok apa yang panitia buat. Adakah panitia telah menganalisis data-data pencerapan yang dibuat pada tahun lepas? Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok juga daripada data yang ada tu, markah pencerapan yang kita jalan tu, apa fokus panitia untuk kita menambah baikkan, meningkatkan keberkesanan. Ya, okey. Ini cara kita melihat SKPMG 2. SPJM 2 ni seperti yang kita tahulah tuan-tuan, ya, dia membantu kita, ya. Dia membantu kita. InsyaAllah kita akan ada version yang kedua nanti, ya, tahun ni. Version tahun 2022, ya. Pertama, dia sebagai panduan pengoperasian sekolah. Dalam hal ini, hari ini kita nak jadikan SKPM ini panduan pengoperasian panitia kita. Ya, apa yang perlu ada dalam panitia kita? Apa yang perlu dibincangkan? Apa yang perlu difokuskan? Okey, yang kedua, dia akan jadi sistematik. Maksud sistematik ni, kita misalnya adakan satu program tu mesti bersebab. Kalau kita tengok dalam management tools, kan, dia kata apa tu? Dia need analysis kan ada. Contoh kalau kita nak buat ladap. Ya, contoh kita nak buat ladap lah. Ladap kita berasaskan daripada apa? Okey, panitia telah menganalisis pencerapan pada tahun lepas. Dan dia nampak pattern yang mana perlu dibantu oleh guru. Misalnya apa, guru sebagai, katalah murid sebagai pembelajar aktif. Okey, difokuskan di situ dan itu yang kita buat dalam ladap. Kalau kita ada 3 jam ladap cikgu, kita tak boleh nak buat semua. Boleh buat semua. Boleh, bukan tak boleh. Tapi nanti kita takut yang ini tak dapat, yang ini tercicir, yang ini tertinggal. Ya, sebab lepas tu kita nak bincangkan intervensi. Apa intervensi nak buat? Kita nak buat PLC yang mana satu? Kita nak buat learning walk ke? Kita nak buat video kritik ke? Yang mana satu kita nak buat? Sampai peringkat tu kita nak buat nanti. Ya, jadi biar PLC ni banyak tapi kita berfokus kepada aspek isu yang kita ada. Okey. Kemudian dia melihat perkembangan. Kalau kita tengok, tahun ni kita tak tahu cikgu, ya. Tahun lepas kita hanya isi dalam satu saja, iaitu pada bulan key in untuk bulan yang terakhir tu, fasa yang akhir. Sebab Nazir memaklumkan berlakunya COVID, kita hanya masuk satu. Tahun 2020 kita masuk 2 je, kan? 2 tempat je, Kendiri dengan yang akhir. Tapi sebelum tu kita masuk 3 fasa. Kendiri pertama dan kedua. Ya, kalau orang tanya, kenapa pula pencerapan sampai 2 kali? Itu lain. Ya, yang ini adalah segi pengoperasian dalam portal. Jadi kita ada dua-dua data ni, walaupun tak masuk, at least kita ada yang ini. Ya, okey. Baik. Okay, last saya nak buat tentang ni, ya. Inilah tadi, akhirnya jadi apa? Kita dapat kukuhkan panitia kita. Skop kita, apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak jalankan, kita berfokus kepada apa yang ada dalam SKPMG 2. Kalau saya lah dilantik sebagai ketua panitia, tak ada SKPM ni, memang saya tak boleh buat kerja, cikgu. Saya akan ikut apa yang ada sebelum ni, itu aja. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, salah lah. Ya? Ataupun saya ikut orang lain. Ya? Tengok orang lain buat, okey kita pun buat. Tengok cikgu lain buat, sebab apa kita buat ni? Sebab panitia dulu pun dia buat macam ni. Kita tak nak dah hujah-hujah macam tu. Ya? Hujah-hujah macam tu, kita ambil hujah-hujah yang tidak akademik lah, tidak profesional. Ya, kita laksanakan atas sebab-sebab yang kita jalankan, analisis dan sebagainya. Jadi dengan adanya SKPMG 2 ini, ya, dia dapat mengukuhkan tugas kita dalam panitia ini. Apa yang kita nak buat? Pengurusinya nak buat apa? Ahlinya nak buat apa? Kemudian kita bagi-bagikan tugas dalam tu. Ya, dan tujuan akhirnya lah untuk improve
subjek, untuk subjek yang kita ajar tu. Bukan nak improvekan panitia kita ni. Sebab matlamat kita outcome-nya adalah subjek yang kita ajar. Apa dapatan yang kita dapat? Misalnya lah, saya buat satu, the real ni kalau saya tengok. Ada konflik, bukan konflik dah, ada kontradiksi yang sangat besar antara pentaksiran bilik darjah dengan peperiksaan akhir tahun. Murid-murid yang dapat TP4, TP5, TP6, murid-murid dapat TP1, TP2, TP3 dan TP4, dia gagal dalam matematik. Kita tunjukkan data tu. Kita bukan nak kata okey ni okey ke tak okey. Cuma kalau kita panitia ada yang ini, kita boleh buat apa? Kita nampak isu kan, ada kontradiksi antara dua. Kita tak kata dia mesti sharp number dia tu. Tapi at least jangan ada jurang yang terlalu besar. Macam mana tahap TP4 boleh gagal dalam matematik? TP4 ni kita anggap telah dapat menguasai kan. Perkataan dalam pentaksiran bilik darjah tu menguasai. This is the real data. Sebab saya cakap hari ni cikgu kan, semua the real data. Data-data lapangan ni saya ambil daripada sistem, daripada sekolah, daripada analisis. Itu sebab saya rasa saya nak bawa hari ni dengan cikgu-cikgu supaya nanti kat sekolah kita cuba tengok yang itu. Okey, ini kalau kita tengoklah sebenarnya cangkap juga tentang cascading-nya. Cascading-nya semua tahulah yang ni. Saya nak fokus yang ketiga tu, 3122, program peningkatan pengajaran guru di usia terancam. Ini berada dalam mana? Dalam pengurusan panitia. Isu dia kat mana? Okey, isu dia berkaitan dengan isu yang kita ada dalam analisis. Dan dia datang daripada ada cascading. Dia bermula dengan pengetua guru besar dulu, iaitu tentang pencerapan. Yang kedua ni berkaitan dengan sumber manusia, berkaitan dengan pembangunan sumber manusia juga. Yang ketiga ni sama juga. Sama juga yang tu. Dan akhirnya jadi yang keempat lah, pembelajaran dan pemudacaraan. Okey, kita nak pergi kat sini cikgu Okey, dalam ni kalau ada pertanyaan cikgu tak apa, cikgu boleh message. Saya ada buat ni saya ada buka satu lagi cikgu kalau tak nak suara cikgu boleh type kat sini lah Boleh type dekat info message tu. Okey, pengurusan panitia hari ini kita nak fokus 312 dalam masa lebih kurang kita ada 40 minit, 50 minit lagi Okey. Ini satu ini adalah satu aspek yang penting sebab melibatkan semua seperti saya kata tadi Dan dia banyaklah kat sekolah. Sekolah besar banyaklah subjeknya. Bergantung kepada berapa subjek yang kita offer kat sekolah kita. Di sekolah-sekolah kecil ada panitia-panitia yang digabungkan dalam mesyuaratnya tu. Dia boleh, tak ada masalah. Kalau kita katalah panitia moral tapi kita seorang aja nak mesyuarat macam mana kan? Kita boleh gabung dengan yang relate dengan kita, gabungkan dalam mesyuarat. Tapi dalam minit mesyuarat tu kita asingkan untuk part moral saja. Kita pisahkan yang kat situ. Okey, itu cara kaedah lah kita menguruskannya Okey, ini sikit portal lah kalau kita tengok. Saya cuma nak bagi overview je dulu, lepas ni kita elaborate Kalau kita tengok portal sekarang ni, inilah dia. Yang sebelah kiri ni kan. Inilah dia. Iaitu tentang kalau kita tengok dari segi dari segi konten dalam portal dia inilah dia. Dan dalam pengurusan mata pelajaran ni atau kita biasa sekolah panggil panitia kan, dia ada 4 perkara yang kita nak tengok. Semua tahu tu. Dalam sistem semua dah tahu. Saya tak nak cakap tentang ni banyak kita tahu daripada start mula-mula. Kalau kita simplify kan, dia kata pertama dia tak nak tengok pengurusan tu dulu, nak tengok pengurusan keseluruhan. Ini ketua panitia mainkan peranan besar ni, yang pertama. Yang kedua, rumusan cikgu dia nak tengok program kita dengan guru. Jadi panitia kena pertama tengok aspek pengurusan, bukan aspek pengurusan saja, tapi dalam tu kita nak tengok berkaitan dengan program, berkaitan dengan guru. Bila nak pergi pada program berkaitan dengan guru, nanti kita akan tengok pada tahap tindakan, tahap kualiti dia tu. Apa yang kita nak tingkatkan? Macam mana cara nak kita tingkatkan? Ini kita bawa dalam mesyuarat panitia. Sebab dalam SKPM ada dia punya tahap tindakan yang ada dijelaskan dalam tu. Pertama tadi pengurusan panitia, yang kedua untuk program guru, yang ketiga untuk murid. Yang keempat tu cerita tentang grant per kapita, tentang peruntukan kewangan. Dan dia saling berkait ni. Dia punya web dia tu, jaringan dia ada. Dia tak boleh stand alone.
Dalam melaksanakan pengurusan mata pelajaran tu, kita lihat juga aspek dengan kualiti pengajaran guru ni. Ini yang kita bawa nanti dalam pengurusan panitia. Sama juga dalam konteks program peningkatan pencapaian murid. Dia relate juga dengan program berkaitan dengan pengajaran guru. Ya, macam mana, kawan saya cakap lah, macam mana dia kata, kalau nak sembelih kambing, kalau pisau tak tajam. Jadi guru tu kena mahir dulu. Ya, kena dapat menguasai semua dulu. Okey. Ini yang lama tuan-tuan ya, dan kita tahu kan kita dah bawa pada satu portal yang baru. Ya, insya-Allah pada tahun ini ramai yang tanya tu. Bila nak keluar kita tunggu lagi maklumat daripada jemaah Nazir ya. InsyaAllah tak lama lagi tuan-tuan ya, Nazir. Cuma yang kedua tu ada pertanyaan, dia kata nak masuk dalam tu nak key in, boleh tak? Saya rasa dia lock sekarang ni. Cikgu tak boleh masuk dan cikgu tak perlu masuk dulu sebab kita dah beritahu yang kita akan run dengan satu portal baru. Ya, portal baru SKPMG2 kualiti sekolah tu. Jadi sekarang ni kalau nak tengok SKPM yang sebelum ni, cikgu ambil data je dulu. Cikgu perlu keluarkan data tu cepat tu sebab saya bimbang takut lepas ni portal ni dia tak buka nanti, jadi cikgu tak boleh nak analyze. Cikgu ambil maklumat-maklumat dalam tu. Kita pun dah buat kelas tentang data analysis kan. Cikgu boleh keluarkan dulu data raw tak apa. Analysis tu boleh kita tangguh sikit lah sebab kita dah ada dalam simpanan kita. Ya, ambil yang tu dulu simpan. Jadi segi penguasaan dari segi terma itu sepatutnya tak ada masalah dah. Sebab kita dah berada tahun yang ke-5 SKPMG2 dan sekarang kita berada di tahun yang ke-6 SKPMG2 kan. Okey. Kita pergi dia punya flow dulu. Cerita sekarang, fokus kita sekarang ialah bagaimana kita nak gunakan SKPMG2 ini dalam pengurusan panitia di sekolah kita. Okey. Kita tahu dalam SKPMG2 ada 3 benda. Ya. Ada standard quality, kita tengok dia punya yang number tu kan 3, 1, 2. Itu standard quality. Yang kedua, ada tahap tindakan. Tahap tindakan ni cikgu kan maksudnya nak buat apa? Saya panitia geografi, panitia geografi nak buat apa dalam pengurusannya? Itu kita panggil sebagai tahap tindakan. Ya. Dah ada tahap tindakan nak buat apa? Misalnya kata merancang. Tahap kualitinya pula akan bertanya, apa yang nak dirancang? Apa yang nak dirancang? Itu yang saya kata, dia mudahkan kita. Kalau ikut dia punya flow ni kan, kita rujuk pada tahap tindakan, kita tengok tahap kualiti, itulah skop tugas, itulah tu skop yang kita nak jalankan dalam menggerakkan panitia di sekolah kita. Kunci utamanya adalah tahap tindakan. Sebab tahap tindakan menyenaraikan apa yang boleh, apa yang perlu kita buatlah. Yang dalam pengurusan panitia. Bila pengurusan panitia, okey cikgu, ini sepatutnya ada, ni ada, ni ada. Kalau tak ada, maknanya apa? Okey, kita ada ruang. Oh, sepatutnya kita ada ni, sepatutnya kita ada ni. Itu peranan tahap tindakan itu tadi. Ya, kalau kita tengok dalam tindakan tu. Dan dalam pengurusan panitia ni, pengurusan mata pelajaran ni, ada 6 perkara yang kita nak bertindak. Jadi fokus dalam pengurusan panitia ada 6 perkara sahaja. Kadang-kadang tu separuh kalau dalam kurikulum ada 4 je kan. Tengok kita punya standard quality. Jadi hari ni kalau kita nak tengok panitia, dia ada 6 perkara yang kita nak tengok. Itu siapa cakap? SKPM kata. Dan daripada 6 tu, ada 3 kualiti yang kita nak tengok. Setiap 6 ni, 3-nya sama. Ya, pecah dia sama. Katakan yang pertama, katakan memperoleh dokumen tu kan. Okey, itu sama. Yang kelima tu katakan menganalisis data. Dia pun sama. Ya, okey, ini kita perlu kuasai untuk kita jalankan dalam mengukurkan SKPMG2 sekolah kita. Ya, okey. Jadi cikgu balik pada tadi dalam menguruskan panitia pada tahun ini base pada cikgu tengok pada tahap tindakan apa yang kita nak buat. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok tindakan, ada yang kata 6 tadi. Inilah dia 6 perkara yang kita nak buat. Ya, panitia. Saya panitia geografi. Saya ambil contohlah misal. Ya. Saya mengajar geografi kat sekolah. Saya kena ada 3-3. Ada 6-6 ni. Pertama, memperoleh dokumen. Nanti saya tunjuk nanti apa yang dimaksud dengan memperoleh dokumen. Sebab dalam memperoleh dokumen ni, kita akan tengok tahap kualiti pula. Dokumen apa yang kita nak tengok.
Menyelaras RPT, RPH ni sama juga. Apa yang kita nak tengok dalam tu? Itu kita tak panggil sebagai tahap kualiti nanti. So ada 6 perkara yang kita kena tengok, yang kita kena fokus dalam pengurusan panitia kita. Pertama, kita ada dokumen dulu. Contoh dokumen apa? Paling mudah yang mesti ada, wajib ada satu, DSKP. Paling penting DSKP je. Sebab tu kalau kita tengok kan, pengalaman saya lah juga dalam beberapa tempoh ni, kadang-kadang DSKP ni sesuatu yang macam cikgu rasa asing. Dia rasa asing, tak bawa dalam tu. Kita ni jadikan DSKP ni sebagai satu keutamaan, fokus, dan itulah kita punya panduan kita. Kita kadang-kadang kita terbalik cikgu, kita jadikan buku teks itu sebagai seolah-olah DSKP kita. Itu yang kata isu saya tak habis lagi sukatan, saya tak habis lagi sukatan. Ya? Buku teks adalah BBM, bahan bantuan mengajar. Bahan rujukan, bahan sokongan untuk murid. Tapi apa-apa pun kena ada DSKP. DSKP ni kita kena buat apa cikgu? Langkah pertama, cuba cek dalam panitia kita. Ada tak DSKP ni pada cikgu kita? Saya secara peribadilah, saya sebenarnya bukan tak berminat lah. Saya rasa macam ada kurang sikit lah. Kalau saya pergi sekolah kan dia kata, ada DSKP cikgu. Ada. Dia kata kat mana? Dia tunjuk dalam handset dia. Ada betul. Ya. Tapi saya tak dapat rasa sting dia kan. Kalau saya lah, saya tak dapat rasa. Sebab dia berada dalam bentuk yang macam tu. Saya suka kalau print out. Saya dapat conteng, saya buat footnote, saya buat tandakan. Ya, maknanya sekarang kita fokus pada situ. Next, kalau kita nak refer balik, kita dah ada, ambil aja. Kita tengok dah apa yang kita footnote, apa yang kita notekan tu tadi. Jadi itu contohlah salah satu dokumen yang kita perlu ada. So dia ada 6. Sampai yang last ni cikgu dia ambil tindakan. 5 dan ke-6 ni adalah peringkat yang peringkat kalau kita tengok fasa tu ialah fasa yang ketiga tu. Okay? Fasa pertama memperoleh dulu. Lepas tu melaksana. 3 analisis. Apa yang kita nak analisis sekarang ni? Nak tahu isu, kita kena analisis. Kalau Einstein kata, kalau saya ada 1 jam, dia kata 1 jam di masa daripada saya untuk menyelesaikan masalah, 55 minit, saya kata dia akan analisis. 5 minit saja dia buat keputusan untuk nak buat apa. Buat keputusan untuk laksanakan nak buat apa. Ya, sebab data kita dah ada. Sama juga dengan ni. Ya, okey. Jadi dalam tu adalah semua ya. Okey, saya bagi satu contoh yang tadi cikgu ya. Tahap kualiti ni tadi. Kita pergi yang kat sini tadi kan. Tahap kualiti ni tadi. Dalam tahap kualiti ni kalau kita tengok ini pula ada. Contoh kalau kita ambil satu contoh lah. Ya. Sebelum pergi situ lah. Nanti saya pergi situ. Dalam tahap kualiti ni ada 3. Dalam 6 ni kan. 6 ni dalam tahap tindakan ni semua dilihat pada 3 aspek ni. Saya dulu ada pertanyaan daripada sekolah tu. Bukankah dia sebelah-sebelah dia kata YM? TT1 ni dengan TK1, TT2 dengan TK2, TK3 dengan TK3. Saya kata bukan cara macam tu baca dia cikgu. Sebab tu portal pada tahun ni kalau kita tengok diubah cikgu. Dia tak nak keliru lagi. Dia bentuk macam ni dah. Dia keluar dalam bentuk horizontal macam ni. Dia punya apa? Titik dia tu. Titik dan TK dia tu. Nanti kita tanda kat sini je, dia keluar kat sini. Supaya tak confuse. Ya. Okey. Balik pada sini tadi tentang kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh dalam memperoleh dokumen kurikulum. Okey, dalam memperoleh dokumen kurikulum ni, kita akan ada 3 benda ni dalam panitia kita. Ketua panitia kena pastikan, setiausaha panitia kena pastikan kita ikut tak ketetapan-ketetapan yang sedang berkuasa. Kalau kita tengok ada banyak cikgu kan, peraturan. Dan ni kita kena sensitif. Ya, tambah sewaktu COVID ni berlaku kan, dia zaman VUCA kan, VUCA ni dia velocity dia tu, dia cepat, berubah dia cepat. Kita tak boleh nak petikai. Sebab zaman dia dah macam tu. Hari ni lain, besok boleh jadi lain. Lusa dah jadi lain. Jadi setakat mana panitia ada dokumen-dokumen yang itu. Okey, yang kedua, berdasarkan keperluan. Bila cakap tentang berdasarkan keperluan ni, ini yang kita nak tengok kepada data-data yang cikgu dah buat. Misalnya apa? Tentang pentaksiran berdarjah. Lepas tu yang apa? Tentang KAP tu kan.
Kap 3, kap 2 tu kan, cikgu kena tengok yang itu. Dia nyatakan dalam ni pun SKPM tu sampai dia kata peristiwa je, keperluan berdasarkan peristiwa tu keadaan semasa lah yang berlaku kat sekolah kita. Ya. Macam kita kata tadi kan, suatu penggiliran ni, okey, kita kena adjust balik. Panitia dah buat apa? Bila keluar je, bahawa sekolah yang besar ni kena ada giliran. Bila giliran ni, panitia bagaimana nak menggerakkan panitia, nak memainkan peranan panitia ni nak menggerakkan. Contoh, kan? Yang ketiga pula, kita menyeluruh aspek semua tahap, semua tingkatan, semua murid. Kalau kita tengok cikgu kan, dalam pattern soalan SPM lah, ya. Saya cuba tengoklah, bincang dengan cikgu-cikgu lah kan. Keperluan dalam sukatan cikgu sekarang ni, dia bukan macam dulu lagi. Bukan macam dulu lagi. Soalan-soalan ataupun kita buat soalan pentaksiran untuk SPM ni hanya daripada soalan tingkatan 5 atau tingkatan 4. 5 dan 4. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, waktu di SKP ni kan, sekarang ni, datang ni sampai daripada peringkat yang awal, sejak daripada tingkatan 1. Tajuk-tajuk tingkatan 1 akan muncul balik nanti. Sama juga dalam mathematics, sama juga dengan sains. Dia akan muncul balik nanti tajuk-tajuk. Kalau tingkatan 1 dulu, katakan dia belajar berkaitan dengan bentuk-bentuk poligon dan sebagainya tu, tapi tingkatan 5, dia akan apply. Tapi kalau basicnya tak ada masa tingkatan 1, dia akan tak dapat buat masa tingkatan 5. Sejarah pun sama, geografi pun sama, semua sama. Jadi sebab itu, kita nak bagi kesedaran, panitia nak bagi kesedaran pada cikgu-cikgu, bukan saja tingkatan 5. Dalam menentukan keputusan ataupun dalam menentukan prestasi akademik kita dalam subjek kita ni, dalam SPM dan sebagainya, kita akan melihat bahawa semua guru memainkan peranan yang sama penting. Ini tak ada kecualian dah. Dulu kata okey tingkatan 5, saya tingkatan 1 je. Tak, tingkatan 1 tu akan memberi impak. Kita nak menunjukkan bahawa guru tingkatan 1 juga nanti dia akan memberi impak kepada keputusan SPM pelajar kita nanti. Ya, okey. Itu antara yang contoh yang kita bawa lah. So ini peranan panitia tadi tu. Dia lihat 3 perkara. Saya ambil satu contoh. Ini saya ambil satu contoh lah cikgu. Ya. Okey, standard quality dia samalah. Kalau 312 tu, inilah dia. Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Tindakan dia apa tadi? Memperoleh dokumen. Okey, saya pergi pada sini. Memperoleh dokumen kan? Yang ni. Ni cikgu. Ya. Memperoleh dokumen. Okey. Dalam memperoleh dokumen ni, contoh satu ni. Okey. Saya ambil satu contoh pula. Saya ambil satu daripada tahap tindakan tu dengan mematuhi ketetapan. Okey. Jadi panitia kena melihat dua perkara yang terakhir. Tahap tindakan, ada dokumen dan ada ketetapan. Apa contoh ketetapan tu? Ya, inilah contohnya di SKP. Saya bagi satu contoh juga, ada banyak ketetapan ya. Surat siaran, surat perkeliling, semua kena ada. Kita kena baca. Yang cikgu buat evidence dalam SKPM tu kan. Dia berdasarkan daripada tahap kualiti. Ya, tahap kualiti yang kita ada. Okey, dengan membaca ketetapan, kurikulum, arahan yang buat kuasa. Saya ambil satu contoh dulu. Saya ambil apa contoh? Di SKP. Kemudian ada apa pula? Ada penjajaran misalnya. Dulu ada penjajaran. Kemudian ada surat-surat siaran. Ada surat-surat perkeliling. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan ketetapan kurikulum. Jadi panitia, kita gerak pada sini. Kita bergerak pada sini. Okey, apa ketetapan yang perlu ada? Kita ikut tak? Ada tak yang ini dibincangkan dalam mesyuarat? Kalau tak ada bincang pun tak apa. Tapi at least kita tahu yang ini perlu ada dalam panitia kita. Perkara yang paling asas itu kan, pengalaman saya lah. Masih lagi banyak kekeliruan berlaku dalam memahami DSKP. Kalau isunya memahami DSKP ni kan, cikgu kena buat program merungkai DSKP tu. Nampak macam basic cikgu. Tapi cuba cikgu tanya. Ya. Cikgu kita kebanyakannya berpandukan satu dokumen gitu, kitab besar dia tu buku teks saja. Buku teks tu lagi bagi dia adalah satu rujukan, satu-satunya rujukan. Nanti soalan-soalan dia akan berdasarkan daripada DSKP. Ya, bukan berdasarkan buku teks. Dia berdasarkan DSKP kita. Jadi tengok balik pada ni. Dia kata ketetapan ada banyaklah. Ya, jadi rumusannya kat sini, ini yang kita akan jadikan panduan kita, bahan kita yang kita bawa dalam
menyelaraskan fungsi dia, fungsi panitia kita ni. Ya, kalau kita pengurusi, pastikan semua ada. Semua guru ada di SKP Mesin. Zaman sekarang senang kan? Dia ada soft copy. Soft copy cikgu boleh print. Ya, cikgu print simpan. Saya sangat cadangkanlah cikgu print lain tu. Ya. Tak banyak mana pun kan? Setakat berapa je. Kalau sekolah tak bayar pun niat sedekah je lah. Belum puasa ni, kita sedekah banyak-banyak berganda cikgu kan? Pahala kita dapat. Tambah lagi ilmu macam ni. Ya. Kita photostate, ataupun kita print, kita simpan. At least kita untuk guna kita sendiri. Saya kadang-kadang saya tak suka yang sekolah bagi ni. Saya masa sekolah dulu. Sebab saya tak boleh nak conteng. Pertama, akhir tahun saya kena pulang balik. Ya, takut hilang aja. Jadi saya suka yang soft copy, kita print, suka kita. Jadi kalau cikgu bawa semua. Ya. Jadi bila nak mesyuarat panitia pun bawa di SKP ni. Sebab ini adalah satu yang sangat-sangat penting. Skop perbincangan mesti menyebut tentang ini juga. Ini bagus satu. Ya. Ada banyak lagi kan kalau kita nak tengok. Dalam kita punya pengurusan tu. Ada banyak lagi. Okey, setakat ni ada apa pertanyaan tak? Kalau kita nak buat sharing. Puan Alin mungkin boleh share dengan saya. Kalau ada apa-apa yang nak di-share. Saya tengok kalau ada soalan. Okey. Clear. Ini dia SKP kita. Alright, kita pergi. Itu yang pertama kan? Kita ada berapa tadi? Kita ada 3. Jadi dia ada banyak sebenarnya kalau kita tengok. Ya. Banyak ni bukan susah kita ni cikgu. Ya. Bukan susah kita. Tapi at least dia bagi satu ruang. Okey, ini yang ada. Ni betul ada kita dalam mengurus. Okey, tadi cerita memperoleh dokumen. Baru kita satu sebut ni. Memperoleh dokumen yang ni. Dengan ketetapan yang buka puasa. Kita ada pula yang kedua berdasarkan keperluan topik. Peristiwa sama juga. Keperluan. Ini yang kedua berdasarkan keperluan. Okey, berdasarkan keperluan, kita balik pada yang ini tadi, Ya, ketetapan. Ya, balik pada ketetapan. Ya, iaitu dengan ini berdasarkan keperluan. Itu yang kedua, yang kita bincang, yang kita kena ada. So, itu yang kedua. Ya, okey, saya ambil contoh yang kedua pula, cikgu. Saya ambil tak banyak cikgu contoh, tapi saya just nak bagi idea. Saya nak bagi idea macam mana kita nak gunakan SKP MG2 ni. Ya, okey. Saya ambil yang kedua. Peringkat pertama tadi ialah peringkat kita tak kat sini. Memperoleh dokumen. Ya, menyelaras nanti cikgu boleh tengok pula apa yang perlu ada. Ya, ini yang perlu dibawa. Saya ambil yang kelima cikgu sebab yang ini relate dengan banyak benda. Nanti bila kata, oh ni balik-balik data. Tak. Saya melihat, saya kalau pergi sekolah cikgu saya tak dapat berhujah kalau saya tak ada data. Ya, kalau saya tanya cikgu kenapa buat program ni? Kenapa cikgu kita nak buat program ni cikgu? Okey, kita kata ramai budak ni dapat TP1, TP2. Ada berapa persen cikgu TP1, TP2? Dia akan pergi akan pergi kat situ juga. Ada berapa persen cikgu? Ya, okey. Okey, kita pergi yang contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, saya ambil satu lagi ni, iaitu berkaitan dengan peperiksaan. Menganalisis data dan maklumat. Saya nak bawa ni sebab ini cikgu boleh tengok sekarang. Yang kementerian banyak cerita tentang ni. Ya, yang program-program yang sekarang kita dah masuk part 3 tu kan. Ada macam-macam lah kita tengok tu. Ya. Okey. Contoh yang kedua ini saya ambil dalam tahap tindakan yang kelima. Menganalisis data dan maklumat pentadbiran. Maksud analisis, dia berlainan dengan key in data. Faham? Maksud analisis, kita jangan ambil daripada portal. Contoh macam ni. Saya ambil contoh macam ni. Saya tutup ni, tak ada nama sekolah kan. Ambil pada portal, tunjukkan ni. Ini satu contoh lah. Ini data catch-up plan tu. KPM perkasa tu. Kita boleh baca semua cikgu kami kan. Saya boleh baca lah semua data. Jadi, saya bila tengok dalam mesyuarat, dia bentangkan ini. Ini bukan analisis. Ini adalah raw data. Ya, raw data masih lagi cerita tentang, kalau dalam statistik, dia panggil apa tu? Statistik yang paling rendah sekali lah, iaitu tentang statistik cuma tunjukkan tentang bilangan, peratus, ya, jumlah. Tapi kita nak tengok correlate. Kalau ini banyak benda nanti yang kita tak dapat pergi zoom. Ini data yang kita ada. Ada banyak cikgu kan data yang kita ada. Tapi yang ini sangat berguna ni. Manfaatkanlah data ni yang susah supaya kita buat, kita manfaatkan sama-sama. Saya pun dah buat banyak kelas dah tentang ini macam mana kita nak analisis secara yang paling mudah. Ya, saya tahu, saya faham. Allah jadikan kita ni tak sama cikgu kan. Ada orang tu dia cenderung kat sini, orang tu ada lebih kat sini, saya kurang kat sini.
kan? Tapi kita kongsi ilmu ni. Saya cuba buat yang mudah macam mana cikgu dekat sekolah dapat keluarkan data catch-up plan ni dalam data yang ada makna. Ini dalam data yang ada. Kalau kita tengok bentang yang ni dalam mesyuarat cikgu kan, kita katalah ketua panitia atau penolong kanan, kita bentangkan ini. Cikgu tak nampak tau apa yang kita nak fokus sekarang sebab maklumat terlalu banyak. Ya, sebab dalam present ni, presentation ataupun kita buat ni, dia mesti dalam bentuk rumus. Ya, kalau kita tengok misalnya saya selalu ikut apa tu dia tulisan ataupun kelas daripada Lila Gairani tu cikgu, ya. Dia tentang PowerPoint tu, dia cerita macam mana konsep the power of three, macam mana kita nak attack orang supaya cepat nak tengok present kita dan dia tertanya-tanya. Ya, dia tertanya-tanya. Sebab kalau kita tunjuk present yang ni, orang akan leka baca number je cikgu. Orang akan baca number je. Dia tak fokus pun apa yang kita cakap. Balik pada sini. Ya. Inilah antara yang kita boleh dapat. Kita ada banyak. Data-data kita ada banyak kat situ. Ya. Okey, contoh dua tadi balik kat sini. Ya. Okey, menganalisis data dan maklumat pentaksiran. Okey, sama juga. Dia mematuhi ketetapan kurikulum dulu. Dalam menganalisis data ni, dia pergi balik pada 3 perkara ni tadi. Mematuhi keperluan ketetapan berdasarkan keperluan secara menyeluruh. Jadi data analisis kita ni ikut keperluan yang berkuat kuasa tak? Okey, KPM kata okey kita kena tengok murid yang berada TP1, TP2. Okey, data kita ada tak yang berkaitan dengan analyze berada dalam TP1, TP2? Belajar yang mana satu? Okey. Yang kedua pula dalam data ni juga kita berdasarkan keperluan. Keperluan murid, topik, peristiwa. Keperluan mungkin berdasarkan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Kita tengok data pentaksiran bilik darjahnya. Kita tengok data-data yang berkaitan dengan topik-topik yang dikuasai oleh pelajar. Ya, disesuaikan dengan tu. Yang ketiga pula kita tengok secara menyeluruh semua tahap, semua tingkatan. Ya, jadi itu cara kita untuk melihat data itulah tadi, ya. Okey. Balik pada sini cikgu, ya. Balik pada sini kalau kita tengok. Okey, contoh yang kedua. Okey. Ini 3 yang kita kata tadi. Ya, okey. Pertama yang kita kena ada, ya, satu perkara yang kita kena ada cikgu kena ada data ni lah. Ini ada dalam mana cikgu? Ini ada dalam satu tadi, patutnya ada. Dalam dekat sini, merancang. Dalam apa tu? Dalam dekat sini kena ada. Memperoleh dokumen. Kena ada. Memperoleh dokumen kurikulum. Iaitu dia ada pentaksiran bilik darjah. Kita kena ada dokumen yang terkini tentang pentaksiran bilik darjah edisi kedua tahun 2018. Okey. Ini adalah yang baru. Ya, ini adalah dia punya bukan final sebenarnya, tapi gambaran format dia macam ni lah. Ya. Apa data kita analisis? Saya ambil satu contoh lah. Data yang tadi. Ya, data yang tadi kita ambil data apa? Perkasaku tadi kan. Data ada, kita analisis. Okey, analisis kita tengok satu, kita tengok pattern dulu. Sekarang ni kat sekolah saya ni ramai berada dalam TP3, TP4, TP5 dan TP6. Okey, ini pattern yang kita ada. Maksudnya kita masih berada lagi murid yang berada di TP2. Itu yang akan pergi yang nombor 6. Nombor 6 apa dia kalau kita tengok cikgu? Nombor 6 ialah mengambil tindakan susulan. Sorry cikgu, saya kena gerak ni. Mengambil tindakan susulan. Nombor 6. Datangnya daripada mana cikgu? Datangnya pada nombor 5. Jadi dalam mesyuarat panitia, kita perlu bentangkan data-data yang ini. Ya, data-data yang ini. Yang TP1, TP2 ni. Supaya lepas tu kita bincang dalam mesyuarat. Kalau dia masalah yang sejagat, masalah yang common, panitia boleh mungkin ambil satu program yang sama. Nanti dia akan pergi pada yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum tu. Yang apa tu yang kita tengok tadi cikgu kan tentang pengajaran guru tadi tu. Kaedah pengajaran guru tadi tu. Okey, dalam ni menganalisis data. Kenapa data yang tengok? Itu contoh-contoh lah. Jadi panitia bentangkan ini. Keluarkan data yang ada dalam perkasaku tu, cikgu bentangkan. Yang ini perkasaku ni. Kita bentangkan. Jadi dia akan nampak depan. Ini baru basic lah. Ini belum bagi saya lah. Ini belum pergi jauh lagi ni. Dia punya analisis. Belum nampak lagi. Nanti akan ada satu
kontra, misalnya kontradiksi antaranya, akhirnya kita akan buat satu kesimpulan. Ya? Okey, saya ambil satu contoh. Okey, ini adalah periksaan akhir tahun. Cikgu tengok ya. Saya nak melihat pada analisis yang jauh sikit lagi dalam mesyuarat panitia. Supaya nanti akhirnya saya dapat satu rumusan nanti. Akhirnya apa yang kita nak rumus, itu penting. Data ni just a number je, tapi kita nak rumus. Okey. Ini adalah peperiksaan akhir tahun 2022 bagi sebuah sekolah. Kalau kita tengok pattern keseluruhannya kan, kalau kita tengok pattern. Saya ambil satu contoh. Contohnya apa cikgu? Saya ambil pendidikan moral. Pendidikan moral tu gagal 57.53. Gagal tinggi. Ya, okey. Kalau kita tengok yang lain-lain tu yang gagalnya boleh katakan yang dominannya memang dia gagal. Yang paling tinggi berada di grade gagal lah. Ya, kita tengok A, B, C, D, E dan juga G. Merah tu dia G, gagal. Okey. Bila kita tengok kat sini, saya rasa agak, something ni macam rasa macam, saya nak tengok apalah. Kalau cikgu lah kan tengok data ni, cikgu nak tengok apa lepas ni? Apa cikgu nak tengok? Boleh tengok data ni ramai gagal lah. Apa yang cikgu rasa yang terfikir dekat cikgu? Cikgu terfikir pada cikgu, apa lagi yang cikgu nak proofkan data ni supaya kita boleh bertindak? Mungkin boleh bagi pandangan? Okey, satu murid yang gagal moral tapi dia tak gagal subjek lain. Betul, salah satu cikgu Zulfaidi. Okey, dalam datanya kita boleh tengok. Ya, nanti kita jumpa tu pula cikgu. Takut nanti, cuba cikgu tengok dalam subjek cikgu. Nanti takut data-data pelik muncul. Ini adalah data-data biasa yang kita tengok dulu. Surround data. Ya, okey. Saya pergi zoom balik tengok tu. Ini satu contoh. Tak ada nama sekolah cikgu kan? Ini the real data cikgu. Ya betul cikgu Lima. Betul, tepat. Satu contoh. Cikgu Lima, nanti kita boleh tengok sampai peringkat yang ketiga. Kita tengok markah pencerapan dalam panitia kita. Kita tak payah tengok panitia lain, tengok kita ambil sains lah misalnya. Cikgu, okey, cikgu kita fokus ni. Saya cuba kecilkan skop ni. Okey, ini adalah data untuk pentaksiran bilik darjah. Tapi saya terbalikkan cikgu ya. Dia 6 dulu. Ada sebabnya nanti saya terangkan. Dia 6 tu cemerlang lah kan. 6, ni 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ini data pentaksiran bilik darjah. Okey. Ini adalah dalam satu subjek bagi satu tingkatan. Saya nak tengok pattern tingkatan 4 yang berada tingkatan ni tahun 5. Pattern yang dia ada. Nah, kami nasib baik sebab kami buat ujian hari tu, akhir tahun kami buat, tapi buat awal tahun ni lah kami buat. Kami nak test supaya kita boleh move, saya kata, kita boleh move dari mana kita nak boleh move ni. So PPD kita, kalau boleh saya minta sekolah buat peperiksaan. Semalam lah saya nak pergi ke Banting kan, saya nak move daripada rumah ke Banting. Tak pernah sampai Banting tu Cikgu Sufian. First time dalam live saya sampai situ. Saya tak tahu, tapi saya akan berdasarkan pada apa? Pada Google Meet. Google Map saya. Google Map kata, okey, bermula pada sini, ikut jalan ni, lalu tol ni, ikut rentas ni, ikut jalan ni, akhirnya sampai. Sama juga dengan ni. Nak gerakkan pelajar tingkatan 4 ni untuk SPM ni, saya kena tahu dia ada di mana sekarang. Di mana tu, inilah dia, di mana sekarang. Ambil data ni, tengok nampak macam cantik lah. Dia cantik data pentaksiran bilik darjah ni. Ini nampak cantik kan? Maknanya TP1, TP2 tak ada. TP3 kan okey. Dia curve tu macam curve normal lah kan cikgu apa kan? Cikgu Zul kan? Macam curve normal lah. Okey. Tapi di kelas yang sama, cikgu cuba tengok pattern dia tu. Saya ambil ini sebagai A, B, C, D, E dan G. Ya. Saya anggap ini berada dalam yang A ni, dia adalah TP6. Sama dengan TP6 lah. Kalau kita nak disamakan. 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang kita nampak? Apa yang boleh kita rumuskan antara dua data ni? Kita nampak sekarang cikgu, murid yang berada TP5 dan TP6, ya, ataupun macam ni lah kalau kita tengok paling mudah. Cikgu tengok TP1, TP2, TP3. Dua ni mencapai 37%. Kumpulan ni gagal ni.
3710 ni gagal. Tapi gagal sebenar kita ada 52. Maknanya ada pelajar yang tingkatan 4 pun gagal dalam sains. Satu, dapat tunjukkan itu. Yang ni TP1, TP2 dia memang tak ada kan. Maknanya dia pelajar dia okey lah. So lah tu, nombor 3. Tapi 52% gagal. Mana pergi yang ni? Yang dapat TP3 ni kan, mana pergi? Seolah-olah sekarang ni kita kata rumusan ni kita boleh buat daripada data ni. Walaupun tak exact, but data memang macam tu lah. Cikgu dia tak boleh nak kita katakan apa tu, pair to pair kan, sebelah-sebelah tak boleh. Tapi itu gambaran lah kita dapat. Umum itulah yang berlaku. Sampai tahap TP4 ni masih ada gagal. Sebab gagal kita 52%. Tapi kita punya TP4 ni, TP1, TP2, TP3, baru 37. Yang ni ada 37 lagi. Lebih kurang 13%, 15%. 15% daripada sini dia gagal dalam kita punya subjek ni. Okey, daripada sini nanti akan timbul isu bila kita bawa dalam mesyuarat. Yang ini macam kata tadi, data aja. Antaranya cikgu kata apa cikgu? Yang kita biasa dalam mesyuarat. Oh, data pentaksiran bilik darjah ni tak valid. Saya paling tak suka dengan tu lah. Tak valid. Siapa yang jalankan pentaksiran ni? Kita. Okey, dia kata YM, kita berdasarkan topik je, bukan keseluruhan. Betul, tapi kita kutip data ni 6 bulan sekali kan? Okey, last kita check. Professional judgement tu. Panitia kukuhkan tak berkaitan dengan professional judgement ni untuk kita bimbing cikgu? Sebab bila kita pergi kat sekolah, pengalaman kita, dia kata kami tak bincangkan ni pun dalam tak ada pun professional judgement. Jadi apa? Maksudnya apa? Kita kena kukuhkan, hidupkan balik professional judgement. Cikgu buatlah kursus untuk tu. Itu yang kita tadi. Dia akan pergi balik kepada link yang lain tu tadi, berkaitan yang lain. Pembangunan sumber manusia tadi, ataupun tentang 21312 tu. Pembangunan guru. Cikgu adakan kursus. Kursus apa? Kursus apa tu tentang merungkai di SKP. Sebab apa? Cikgu tengok dalam pantian sebut, dia tak berapa clear. Asas kita mengapa kita adakan di SKP tadi, merungkai di SKP tadi, khusus di SKP ni tadi, ialah sebab cikgu mengatakan mereka tak jelas. Pertama. Yang kedua, kalau kita tengok data ni pula, data ini bercakap, kita tanya respon pada cikgu. Sebab data tak boleh dapat semua maklumat. Cikgu Nuriman kan, kita tak boleh dapat semua maklumat. Kita kena pergi lapangan juga. Saya walaupun ada data yang hampir komplit macam ni, saya turun ke sekolah juga. Sebab saya nak tahu cikgu ni kenapa, apa isunya sebenarnya sekarang dalam pentaksiran bilik darjah yang kita tengok ada satu gap yang besar, ya, ada satu, kita panggil satu jurang yang besar kat situ. Okey, dia kata YM, dia kata sebab pentaksiran bilik darjah ni kita kita dia kata berdasarkan topik-topik. Saya katakan bukankah kita buat 6 bulan sekali tu, kita dah berdasarkan satu rumusan, professional judgement macam mana cikgu kita bincangkan nak menentukan TP1, TP2. Sama. Yang kedua cikgu, ada juga isu berkaitan dengan pelaksanaan ni di peringkat keadaan cikgu. Keadaan macam mana tu? Waktu COVID ni berlaku, pentaksiran bilik darjah kita hanya banyak pada apa? Banyak pada lisan dan juga pematian. Itu je kan apa yang kita tengok. Pentaksiran sangat kurang berlaku sewaktu COVID ni dalam bentuk penulisan. Banyak kita buat cara itu je. Jadi ada impak kat sini. Jadi bila dah pergi pada peperiksaan, pelajar kita tak dibiasakan dengan pentaksiran yang bentuk seperti itu, seperti dalam peperiksaan tu. Jadi fungsi panitia untuk apa? Okey, panitia kali ini kita fokuskan pada panitia, maklumkan kepada panitia dalam syarat, kita kena perkukuhkan pentaksiran secara bertulis. Kan pentaksiran tu ada 3 cara kan? Kalau tengok dalam pentaksiran bilik darjah tu kan, pentaksiran tu kan ada 3 cara. Kita kena perkukuhkan pentaksiran secara bertulis. Okey. Asasnya kenapa? Sebab data ni menunjukkan keadaan ini berlaku. Ya, keadaan ini berlaku. Jadi cikgu sekarang ni kalau paling senang nak tengok data cikgu kan, cikgu tengok My Perkasa tu tadi. Dia memang ada dalam portal dia kan. Cikgu keluarkan je data tu. Dan beri makna pada data. Jangan tunjuk macam saya tunjuk tu tadi. Nothing, tak ada makna tu. Ya, beri makna pada data. Macam ni lah. Kita bagi makna pada data ni. Antaranya kita kata apa tu? Kita banyak pentaksiran sebelum ni cara lisan, pematian, tapi bila berlakunya penulisan, pelajar tak dapat kuasai.
Kemudian dia kata tentang nak grading tu kita tak jelas macam mana nak buat. Itu isunya. Ya. Kita tengok TP5 dan TP6. Satu lagi cikgu. Kat sini dia ramai. TP5, TP6 ni cemerlang ni. Ya, TP cemerlang ni. TP6. Ada 6.45. Mana pergi yang cemerlang ni cikgu? Dalam keputusan akhir tahun. B pun dia tak dapat. Ya, B pun dia tak dapat. Mana perginya kat sini? TP5 ni pun sama juga. Kat sini, yang ni kita anggap pelajar baik dan cemerlang ni, dia hilang. Kat sini dia hilang. Jadi fokus yang ni. Tengok balik pelajar-pelajar yang tu. Ya, apa yang jadi. So ini antara yang kita boleh bawa lah dalam mesyuarat panitia kita. Okey, saya ambil satu contoh. Pendidikan moral. Satu lagi contoh cikgu ya. Pendidikan moral pada satu kelas. Tengok satu contoh ni. Cikgu dah boleh buat analyse kan. Kalau datang kat sekolah cikgu, cuba tengok macam ni. Periksaan akhir tahun, pentadsiran bilik darjah. Saya selalu tengok yang apa cikgu? Yang ada di TP1 ni lah. Ini TP1 kan? TP1. TP1 sampai ni TP6, TP5, 4, 3, 2, 1. Tak ada, TP1 tak ada. 6 ada, 082. 6, 5. Tapi yang gagal cikgu, cuba tengok ya. Cikgu gagal 57.53. 57.53. Tapi TP1 dia tak ada ni. TP2 dia 52. TP3. Dia menjangkau sampai TP4 pun dia gagal. Dalam kelas ni. Ya, untuk subjek ni lah. Tingkatan 4 ni. Sampai TP4 pun gagal. Sebab jumlah gagal 57. TP1 2.47. Campur ni baru 45. Ya. Ini ada lagi berapa persen yang gagal juga. Jadi kat sinilah kita pergi dekat balik pada sini. Kita akan pergi pada sini balik dalam kita punya menganalisis tadi, kita akan pergi kepada tindakan. Jadi fokus ini lah. Tindakan ni, mengambil tindakan susulan. Ya, okay. Itu antaranya. Sebab kalau saya nak sebutkan semua nanti, dia akan tak perlulah. Just saya rasa nak bagi cikgu nampakkan ni, supaya nanti cikgu boleh tahu tu apa yang nak dibincangkan. Yang paling basic sekali dekat sini. Ya, dokumen ni. Okey. Lepas tu, menyelaras ni kita menjalankan je. Lepas tu peringkat nombor 5 dan nombor 6 sangat penting. Ya, nombor 5 dan nombor 6 ni lah apa yang kita nak lakukan berdasarkan kepada dapatan keadaan yang kita ada di peringkat sekolah kita. So yang data-data ni cikgu kena proses. Ya, tak ada pilihan cikgu. Ya. Kita tak ada isu lah saya tak mahir data, tak apa. Kalau tak boleh sementara minta orang tolong data. Ya. Sebab yang ni ada ni. Ada cantik data ni dah cikgu ya. Kalau kita tengok ni kan dalam cup ni cantik. Cikgu boleh dalam panitia boleh tengok pattern cikgu. Pattern tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Bentangkan pattern tu. Kita tak payahlah bukan nak keluarkan nama cikgu kan. Keluarkan pattern. TP1 tingkatan 1 berapa persen, tingkatan 2 berapa persen. Okey, kita boleh keluarkan data tu. Daripada sini kita boleh gerak. Dia nak memandu kita mana cikgu dalam mengurus panitia. Ya, mengurus panitia. Sebab SKPM macam kita kata tadi membantu kita untuk menjalankan pengurusan. Jadi sama juga balik pada yang tadi cikgu gunakan apa ni? Kaedah untuk menganalisis ni seperti kata tadi, yang paling senang cikgu gunakan pivot saja. Data dalam apa ni? Dalam kita punya sistem ni, dia dah ada terkumpul dah macam ni. Kita tak payah kira lagi dah. Cuma sekarang ni kita nak drag je, pindah dalam PowerPoint, pindah dalam Excel, tukar pada pivot. Kita dah banyak kelas saja pivot kan. Tak payah buat apa dah, paling senang. Yang ni. Bentangkan ni dulu peringkat. Nak bagi nampak pada cikgu. Supaya bila nampak isu ni, oh dia kata, lepas ni kita kena buat macam ni. Kita ramai ni TP1, TP2. Kita boleh pergi next cikgu, the next level, kita boleh pergi pada mana? Kita boleh pergi tentang, saya ada buat cikgu tentang tu tapi saya tak tunjukkan kat sini. Saya nak kaitkan balik tentang pencerapan. Pencerapan saya tengok dalam isu berapa cikgu? Saya tengok dalam pencerapan dalam standard 4.1 cukup. 4.1 tu sebab pencerapan ada 3 benda yang kita tengok kan. Dalam 4.1 tu ada 3 benda yang kita tengok. 1 lesson plan, 2 pentaksiran, 3 BBM. Dalam tu dah ada cerita pentaksiran. Saya tengok balik apa perancangan pentaksiran cikgu ni. Berapa skor untuk pentaksiran dalam 4.1 untuk subjek sains di sekolah kita ni.
Daripada 4.1 sampai 4.6. Daripada guru sebagai perancang sampai murid pelajar aktif tadi. Dalam 4.1 saya tengok balik. Saya tengok pada satu item. Saya cuba lihat daripada mikro. Supaya saya nanti tak terjajar atau tak apa tu, miss mana yang sepatut saya bantu yang lain. Tapi isunya bukan kat situ. Itu juga boleh keluar kita gunakan maklumat ataupun proses data dengan menggunakan SKPMG2 tadi, data-data kita SKPMG2 tadi. Okey, saya buka dulu kalau ada pertanyaan. Ini kelas saya, seperti saya kata tak lama lah cikgu. Kalau ada pertanyaan pada rakan-rakan. Ada YM dekat dalam bahagian message box. Message box, ya saya cuba baca sekejap lagi. Okey, biasanya soalan PD tidak setinggi aras dalam soalan peperiksaan. So, kalau guru tak mahirnya, ikut item aras, adakah murid yang mengalami masalah menjawab soalan peperiksaan lebih tinggi? Bila dan mencipta. Okey. Jawab soalan ni, cikgu ni dalam biasanya dalam soalan pentaksiran darjah setinggi tidak. YM ada soalan, adakah peperiksaan sama dengan PBD? Itu isunya yang pertama. Sekejap saya tengok. Okey. Pertama soalan Cikgu Zul. Adakah peperiksaan sama dengan pentaksiran PBD? Okey, dua-duanya adalah pentaksiran. Kita tahu kan ada pentaksiran berpusat, ada pentaksiran berasaskan sekolah. PPD adalah pentaksiran berdasarkan sekolah. Bila kata pentaksiran, maknanya kita apa? Kita nak mentaksir tentang pencapaian murid kita. Ya, pencapaian murid kita. Cuma elemen ataupun stage-nya itu dia berada di tempat yang berbeza. Satu, kita nak nilai dari segi dalam bentuk bilik darjah, apply dalam konteks bilik darjah. Satu lagi adalah dalam peperiksaan awam. Tadi saya dah kata, kita tak boleh direct compare antara dua ni tadi. Memang dia tak akan jadilah macam tu. Ya, direct compare. Tetapi, tidak ada kaitankah antara yang dikuasai oleh murid tu tadi dengan apa yang ada dalam peperiksaan. Sebab dua-dua ini berdasarkan daripada DSKP kita. Kita tak lari pada DSKP kita tu. Konteks dia, konten dia masih lagi dalam tu. Walaupun kata searah soalan tadi, mungkin kita rasa dengan kesesuaian kita ada. Ya? Tapi masih dalam konteks yang kita kata pentaksiran. Jadi mesti ada kolerasi tu mesti ada antara dua tu. Sebab tu kalau kita tengok kan, misalnya bila tidak ada UPSR kan, apa yang data kita gunakan untuk menilai pelajar sekolah rendah untuk masuk ke tingkatan 1 yang sama ada nak dudukkan bagi SJK lah kan, dia nak masuk sekolah sekolah ada kelas peralihan atau tidak. Kalau dulu berdasarkan UPSR, tengok subjek yang tertentu tu, tengok subjek bahasa Melayu. Tetapi sekarang ni kita tengok tengah pentaksiran bilik darjah. So peranan ni sama kat situ, menggantikan. Dan yang kedua, kalau tengok dalam SKPMG2 yang baru ni edisi yang baru ni, kalau kita tengok juga kan, pentaksiran bilik darjah akan dilihat mulai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau tak dulu sampai tingkatan 4 je. Sampai tingkatan 5 dia lihat pada SPM. Tapi yang baru ni SKPMG2 kualiti sekolah kita lihat dalam peringkat SPM yang itu. Ya, okey. Yang kedua, saya nak tengok isunya guru yang masih kurang mahir dalam. Okey, saya setuju dengan Cikgu Zuraidah. Bila Cikgu Zuraidah kata dia kurang mahir, maknanya kita dapat detect problem kan? Okey, kat sinilah peranan kita untuk membuat perkara yang seperti ada dalam SKPM tersebut. Balik pada mana cikgu? Peranan panitia dalam 3122 tu. 3122 tu buat kaitan dengan memperkukuhkan pengajaran guru tu. Memperkukuh. So kita kena rancang. Bila dah tahu isunya, tak mahir ramai, kita kena buat plan. Kita tak boleh biar lama-lama yang ni. Okey, masa itulah kita panggil, buat ladap ke, buat apa. Kita kena dapatkan isunya. Kadang-kadang macam ni, Cikgu Zuraidah. Pengalaman lah. Kita nak tahu tentang pentaksiran ni, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, kita kena ada data. Kita kena ada data. Ini yang punca pentingnya data pencerapan. Bila kita kata tak mahir dalam pentaksiran, kita mungkin nak buat, pertama nak buat apa tu? Nak buat learning walk. Nak tengok dulu tentang pengajaran guru ni. Learning walk ni kita boleh minimizekan lagi. Contohnya lah, saya nak buat satu learning walk pada kaedah pengajaran guru tu. Saya cuba nak tengok tentang satu aspek sahaja.
Bagi saya lah kan yang seronok lah, yang rasa relax sikit lah nak buat PLC ni learning walk lah. Sebab learning walk ni kita tak payah bersedia apa-apa sangat. Kita pergi tengok cikgu mengajar, tak payah masuk kelas pun. Learning walk ni kalau ikut dia punya peraturan, kita dekat luar je. Kita perhati je. Hari tu saya nak perhatikan kaedah penyoalan cikgu je cukup. Kita 3 orang, okey. Tapi prosedur sebelum, semasa dan selepas tu kena ada juga ya. Borang-borang tu kena ada. Okey, sebelum tu kita tentukan, okey, cikgu A ni kita nak tengok pencerapan dia tentang kaedah penyoalan. So kita pergi 3 orang, kita tengok. Sambil-sambil dia mengajar kita tengok. Kita tak boleh campur. Jangan ganggu kelas dia. Okey, kita tengok kaedah penyoalan. Aras soalan dia buat, kaedah pertanyaan dia, kita kumpul maklumat tu. Lepas itulah yang jadi data. Jadi maklumat kita nak bangunkan balik berdasarkan apa je? Berdasarkan pemerhatian kita buat tadi. Hilangkan kebiasaan mengadakan program disebabkan oleh sting sejarah. Sebab apa? Orang lain buat. Sebab apa? Dulu pernah buat. Sebab apa? Memang kita buat tiap-tiap tahun ni. Kadang-kadang tak ada keperluan pun. Jadi kukuhkan itu. Jadi maklumat ni kena turun lapangan. Sebab ni kita tengok balik data tentang pencerapan. Boleh zoom data tu tentang pencerapan. Ya, kukuhkan yang itu. Ya. Okey, Cikgu Asnida tentang analisis data. Okey, kita tak ada masalah cikgu tentang data, kan? Kita ada beribu macam-macam data ada. Kita ada data pentaksiran bilik darjah, peperiksaan, pencerapan. Saya minta maaf cikgu, sepatutnya saya tunjukkan satu data macam mana kita nak bantu guru berdasarkan markah pencerapan ni tadi. Saya akan ada satu kelas yang agak detail lah. Lama nanti saya akan buat 3 jam kelas ni. Dalam 3 jam lah. Advance class macam mana kita nak mengurus 2 benda dalam ni. Memang saya tak boleh nak buat semua tajuk ni cikgu. Saya nak buat 2 nanti. Sorry, saya nak buat 3. Yang topik dalam pengurusan panitiaan ni. Saya nak pergi pada yang satu, memperoleh dokumen. Saya nak pergi kedua, tentang memproses data. Saya akan pergi yang ketiga, intervensi. Dalam satu package kelas nanti. Saya akan tunjukkan secara hands-on. Ya? Sebab tu yang ini kelas ni saya tak bagi data. Okey, balik pada Cikgu Asnida tadi. Memang kita akui, data kita banyak. Data kita banyak. Ya, kalau tengok cup tu cukup lah kan, ada banyak, ada perkasa tu ada banyak macam itu tunjuk tadi kan. Tapi kita nak beri makna pada data. Ini yang dimaksudkan dengan Cikgu Asnida tadi, menganalisis data. Bahasa yang paling mudah sekali, mana analisis ni, beri makna pada data ni. Kalau kita tengok data yang macam ni aja kan, ini data ni data tak ada makna pada kita ni. Belum. Ada lah mana, tapi kita susah lah kita nak buat kesimpulan. Ya, kita tengok dari segi number je. Dalam bentuk data deskriptif macam ni. Dia bentuk lagi dalam bentuk yang analisis. Ya. Tapi yang ni kita boleh kuasai sebenarnya cikgu. Ya. Sorry. Yang ni kita boleh kuasai benda ni sebab kita boleh guna. Saya cadangkan cikgu kena belajar guna pivot Excel tu. Saya buat ni sebab apa cikgu? Sebab saya biasa main dengan banyak data. Ya. Saya dulu kalau nak buat data, proses data dalam daerah, kadang-kadang hari tu kehadiran je cukup. Kehadiran PDPR. Satu minggu saya main dengan 35,000 input data. Sebab saya nak analisis by subject. Berapa hari, berapa kali dia datang. Ya, by subject. Cikgu guna pivot. Pivot ni, cikgu tak payah ingat formula pun. Tak payah ingat formula. Ya, sebab kita tarik je. Kelemahan dalam Excel ni ialah kita nak ingat formula. Pivot ini dia dalam Excel. Tapi kita tak perlu ingat formula. Cikgu nak apa? Cikgu nak tengok cikgu yang tahun 4 mengajar matematik. Cikgu tarik aja dalam list kepala tajuk tahun 4 matematik. Dia akan keluar nama cikgu. Nak tengok apa? Markah keseluruhan. Tarik je terus keluar. Kalau kita nak guna yang dulu, kita terpaksa apa tau? Kita terpaksa buat formula yang count if, sum, semua kena keluar. Ya, jadi yang tu kena buat. Nanti insyaAllah yang itu kita akan buat satu yang advance class nanti. Untuk saya semua balik pada sini, saya nak bagi tentang maklumat macam mana kita analisis. Okay. Isu dan juga fokus. Isu nak dapat mana kan, macam Cikgu Noriman kata tadi, macam data yang kita tunjuk ni lah. Isunya contoh kita dekat sini. Pelajar yang dah dapat TP4, TP5, TP6, ataupun pelajar yang dapat TP1, TP2, TP3, TP4 sebagainya, dia gagal. Itu isu. Isunya apa kat sini? Kita zoom kat tu. Kita zoom lagi kat situ. Kenapa dia gagal kat situ? Okey, itu yang balik pada data lamaran. Murid tak dibiasakan dengan kaedah pentaksiran secara bertulis. Ya.
Isu yang kedua, mungkin isu yang kata cikgu apa kata tadi, sebab dia tak mahir dalam apa tu, dalam kaedah pentadsiran tu tadi. Okey, kita bagi pendedahan. Ya, yang kat situ bagi pendedahan. Cikgu Nazizah, pada masa inilah kita kena menjadikan professional judgement ini sesuatu yang kita hidupkan di peringkat panitia kita. Ya, kita nak bagi tagging pada akhir ini sebab dia betul setiap selepas saja tema, tengok subjek lah kan, topik dan sebagainya, kita akan bagi tagging pada tu. Tapi yang kita kumpul dalam perkasaku ni bukan daripada satu sesi pengajaran, tapi satu tempoh. Kan satu tempoh kan? Kan kita kutip data daripada BPSS, kata kutip 2 kali itu. Okey, ini tempoh yang kedua ni kita kutip, ini adalah data. Data yang kita kutip ni bukan berdasarkan pada akhir satu subjek yang baru habis hari ini. Tetapi daripada satu pemerhatian, penilaian dalam satu tempoh. Jadi professional judgement ni, ya kita bukan nak bincangkan pelajar ini nak bagi apa dalam professional judgement kita tu. Itu sebahagianlah. Tapi yang paling penting, kita nak bimbing cikgu macam mana nak jadikan murid-murid ni nak buat akhirnya dia jadi apa. Dia jadi TP berapa. Itu kena digerakkan professional judgement ni, kita kena hidupkan supaya guru memahami bagaimana kaedah professional judgement ni akan kita jalankan di pihak sekolah kita. Kalau tak, dia akan kata macam tu lah. Dia akan jadi susah tu kalau macam kita kalau nak berdasarkan akhir ni. Sebab dia banyak kan. Setiap hari pentadsiran belajar tu, PBD ni berlaku setiap hari. Tapi yang kita tengok yang dalam my perkasaku tu bukan data setiap hari. Dia tak campur ni, campur ni, akhirnya dapat B. Tak. Itu buat satu pemerhatian keseluruhan dalam professional judgement yang kita kata tadi. Ya. Apa lagi? Okey, saya kalau cikgu yang berminat untuk dapatkan buku analisis yang sebutkan tadi, cikgu boleh rujuk buku ni lah. Ramai ada buku ni. Ya. Saya rasa buku ni dia banyak fokus tentang dua perkara, ya, tentang pentadsiran bilik darjah dan juga dalam PDPC. Jadi dengan ni mudah untuk kita ekstrak data, beri makna pada data, bentangkan data. Ya. Bagi saya lah, kalau kita bercakap dalam mesyuarat je, itu ini, kalau tak ada data cikgu, dia sebenarnya hujah kita tak kuat. Ya, tak kuat. Pengalaman saya lah, kalau dia cakap je, kita ni kan ramai kat sekitar ni, ramai dapat markah yang sederhana je. Cikgu tak rasa sangat nampak sederhana. Tapi kalau kita bentangkan data, analisis dia, okey, sederhana berapa persen, tahun 4 berapa persen, sederhana berapa persen, dia akan dapat tarik ekstrak. Tarik orang nak tengok, tak tahu lebih dalam lagi tentang. Ya, atau tu perlu analisis. Jadi cikgu